الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدايته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diberikan kesempatan dan peluang bersama-sama menghadirkan diri di dalam Raudhatul Riyadhul Jannah, yang satu taman daripada taman-taman syurga, datang bersama-sama dengan kita pada kali ini dan pada malam ini adalah para malaikat yang akan mengerumuni setiap majlis ilmu, setiap majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama-sama dengan kita, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, memohon kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang yang hadir di dalam majlis, untuk saling ingat mengingati, saling untuk mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan teruskan pembacaan kita kitab Muniyatul Musalli. Malam ini sambung lagi cara bersembahyang. Dan kita dah tahu bahawa salat ataupun sembahyang itu adalah salah satu daripada arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah wajib. Kalau di dalam fiqh, wajib dia itu adalah wajib yang telah pun diketahui umum, ya. Dia tidak boleh diingkari. Kalau ada orang Islam zaman law ni tiba-tiba main kata kena semayang kau, buat tanya macam tu, dia tak boleh. Dia nama dia ma'lum minad-din bid-darurah. Apabila orang tu beragama Islam, solat adalah antara perkara yang mesti dimaklumi secara darurat, tak dapat tidak, mesti kena tahu. Dan kita dah baca firman Allah, wa aqimis salat, dan hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Macam mana kita nak sembahyang? Dalam Quran tak ada pun menceritakan kepada kita kaedah-kaedah cara-cara nak sembahyang, ya nak? Tak ada. Sebab itu kalau kita kata aku nak pakai Quran saja, hadis tak mau pakai, tak boleh. Jawab dia out. Dia bukan Islam yang sebenar. Ini ada kumpulan ni di Malaysia lah pun ada kumpulan tu, namanya JAM, 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 Jamaah Al-Quran Malaysia. Dia kira Qurannya, sebab Quran terjamin dan dijamin oleh Allah tidak akan berlaku penyelewengan. Lalu dia pegang Qurannya, hadis tak pegang. Lepas tu kita tanya dia, yang semayang ni main ke mana? Ayat Quran mana yang cerita pasal keadaan semayang? No? Jawab dia, tak ada. Yang diceritakan adalah Al-Quran secara agak teliti dan jelas adalah kaedah solat khauf tadi. Solat syiddatul khauf, sembahyang dalam keadaan takut. Ketika kita berperang, itu diceritakan secara agak detail. Dalam keadaan biasa tak ada. Lalu malam ni kita nak tengoklah kaedah kita sembahyang. Cara bersembahyang ni main daripada mana? Cara bersembahyang, Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Maknanya bersembahyanglah seperti mana kamu melihat aku bersembahyang.
cerita senang. Apa sembahyang? Ayat Quran tadi kata aqimus salat, hendaklah kamu mendirikan salat. Waktu Nabi pun kata, macam mana nak sembahyang? Hendaklah kamu sembahyang macam mana kamu melihat aku bersembahyang. Kita hendaklah mengikut apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diambil daripada ulama umat Islam yang terdahulu hingga kepada umat ulama yang terkemudiannya, seperti yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Mereka ini dianggap orang yang tetap dalam mengerjakan sembahyang dan memeliharakannya. Jadi bila Nabi kata macam itu kepada para sahabat, apa hendaklah solat seperti mana aku menunaikan solat, maka para sahabat akan mengikut dan melihat apa yang Nabi buat. Dan para sahabat ini akan meriwayatkan, akan menceritakan perbuatan dan sifat solat Nabi itu kepada orang lain, kepada orang Islam yang lain. Solat ni mula dia macam ni, bacaan dia macam ni, selain daripada bacaan qauli, dia ada qalbi, dia ada niat, dan dia ada perbuatan-perbuatan yang perlukan. Ada hadis tentang menceritakan tentang kaedah solat ini yang sangat detail daripada awal sampai habis. Itu hadis, tidak ada dalam Quran. Lalu kita hendaklah juga beriman dan mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu adalah sumber rujukan yang kedua yang menjelaskan tentang arahan solat yang datang secara umum, perincian yang didatangkan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa sembahyang. Bagi sembahyang ada dua rupa, ada dua jenis. Ia tidak lengkap dan sempurna, melainkan dengan adanya kedua-dua rupa ini, iaitu rupa luaran yang sempurna dan rupa dalaman yang hakiki, yakni hakikat batin. Pada dua ini sembahyang, luar dengan dalam. Dua-dua ini sempurna baru kira sah. Macam mana? Rupa luaran ialah syarat itu sebagai rohnya, dan rukun itu sebagai kepala dan badannya, sunat ab'ad itu sebagai anggotanya, dan sunat hai'ah itu sebagai bulu perhiasannya. Dia ada syarat, dia ada rukun, dia ada sunat. Sunat pula ada sunat ab'ad, ada sunat hai'ah. Ini semua ini adalah segala syarat rukun yang zahir, dan sunatnya terbentuk daripada perbuatan berdiri, takbir, membaca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, dua sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, membaca tahiyat, dan salam. Ini adalah perlakuan secara zahir, orang tengok nampak. Start daripada takbiratul ihram sampailah bagi salam. Ini semua adalah perlakuan yang merupakan syarat, rukun, sunat. Manakala rupa hakikat yang batin pula, yang ni orang tak nampak, orang biasa pun tak tahu. Apa dia? Ialah khusyuk, hadir hati, sempurna ikhlas, rendah diri, memahami makna bacaan dan tasbih, dan lain-lain tanggungjawab sembahyang yang batin. Ini adalah hak jenis duduk dalam. Tak nampak, tak tahu pun.
habis habaq pun tak tentu betul lagi. Tidak habaq aku semayang khusyuk, tak tentu. Aku semayang ikhlas lillah, habaq tak tentu lagi. Ini semua adalah perlakuan dan rupa secara batin. Dengan kata lain, rupa luaran sembahyang itu adalah bahagian badan dan anggotanya, dan rupa dalamannya adalah bahagian hati dan rahsianya. Inilah tempat yang menjadi perhatian Allah pada hamba-Nya. Jadi nilai kepada solat kita adalah tentang perlakuan yang dilakukan oleh batin. Jadi hati kita ke mana, adakah hadir dan khusyuk semasa kita menggunakan solat, itu yang menjadi perhatian Allah. Kata Imam Al-Ghazali, umpama orang yang mengerjakan sembahyang dengan rupanya yang luaran sahaja tapi lalai daripada hakikatnya yang batin, diumpamakan sebagai satu orang yang telah menghadiahkan kepada raja yang amat besar darjatnya, seorang yang telah mati dan tiada roh lagi. Manakala orang yang mengurangkan dalam mengerjakan rupa zahir sembahyang itu diumpamakan seorang yang menghadiahkan kepada raja seorang yang terpotong anggota dan tiada dua matanya. Kedua-dua hadiah ini ditelentangkan di hadapan raja itu untuk dihadiahkan kepadanya. Sudah tentulah raja tersebut amat murka dan marah kepada mereka kerana perbuatan itu menghinakan kemuliaan kerajaannya dan meringankan tanggungjawab terhadap kerajaannya. Ini Imam Ghazali kata, itu perumpamaan, kata orang yang duduk kudus sembahyang secara zahirnya. Dua jenis. Maknanya nombor satu, zahir itu cantik, elok, tak ada cacat apa, adalah seperti kita menghadiahkan mayat kepada raja. Bayangkan cantiklah, tak ada cacat, tak ada apa. Lagi satu, tambah lagi kalau mayat yang kita bagi itu ada cacat celah, lagi satu kan? Apa keadaan pun, dua-dua itu adalah satu penghinaan kepada kedudukan raja yang mulia tersebut. Itulah dia perumpamaan yang dibuat oleh Imam Ghazali. Kalau seseorang itu sekadar menjaga dan memastikan zahir solatnya itu cantik, tetapi hatinya tidak hadir semasa menunaikan solat, hatinya tidak khusyuk, hatinya di pasal malam, masa dia kadang-kadang masa kita semayang itulah masa yang paling sibuk sekali kita duk teringat benda lalu, nama benda dekat-dekat semayang tadi kita duk buat apa, masa tu duk teringat dia bawa-bawa, ataupun masa duk kerja tadi di pejabat ada sesuatu berlaku, masa semayang ni lah dia duk refresh, duk teringat balik isu. Aku kalau tak buat lagu tu jadi tak nama tu aku silap, esok aku tak buat dah. Bila aku tak buat esok buat kan sayang aku, dia karang cerita, dia karang. Itu maknanya hati kita tidak hadir, batin kita, makna persembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala takut jadi macam Imam Ghazali kata ni, dia tak mahu na'udzubillah min zalik. Kerana itu akan mengundang kemurkaan yang amat sangat dan tidak kena kepada persembahan yang kita buat kepada Malikul Mulk, raja segala raja. Kemudian katanya lagi, kata Imam Ghazali lagi, fikirkanlah pada diri kamu yang menghadiahkan sembahyang kepada Tuhan kamu. Janganlah sampai jadi begitu. Takutilah kamu daripada berbuat demikian, kerana perbuatan sebegini pasti mendapat siksaan daripada Allah. Ketahuilah
bahawa kadar nikmat yang paling besar dianugerahkan kepada sekalian hamba-Nya adalah sembahyang 5 waktu, seperti yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma utiya 'abdun fid dunya khairan an yu'dana lahu rak'ataini yusallihima." Tiada anugerah yang lebih baik kepada seseorang hamba di dunia ini daripada diizinkannya bersembahyang sebanyak 2 rakaat. Jadi yang dalam kurungan selepas itu belum dapat kepastian taraf hadis tersebut penterjemah. Jadi yang Ustaz dari Bukit Mawaknya. Baik. Nak kata bahawa kesempatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk pertama tahu cara solat dan boleh menunaikan solat dengan baik itu adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Oleh itu, gunakanlah nikmat itu sebaik mungkin. Masa kita sihat, masa kita muda, masa kita tak sakit, masa badan kita cergas ini, gunakanlah kesempatan itu untuk menunaikan solat ini sebaik-baik mungkin. Bila dah tak larat nak diri nanti ni, atau masa kita tak sihat, masa tu kita hanya akan duduk ataupun secara berbaring, sudah tentu persembahan solat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah seperti seseorang yang menunaikannya secara sempurna. Oleh itu, gunakanlah nikmat yang diberikan solat itu untuk ditunaikan secara sempurna dan terbaik. Fafiha yahsul lahul khalwah, fafiha yahsul lahul khalwatu ma'ahu wal infiradu bihi wal mujalasatu lahu wal inqita'u ilayhi, وفيها ترفع عن قلوبهم الحجب والأستار وتجلى فيها حقائق الأسرار وتشرق فيها الأنوار وفيها تكون المناجاة والمصافات وهي صلة بين العبد وبين ربه عز وجل. Ini nak cerita lagi kenapakah solat itu menjadi nikmat yang sangat baik kepada seseorang hamba di atas dunia ni. Kerana bila kita berupaya menghidupkan solat secara zahir dan batin itu, apa yang akan berlaku? Sepatutnya ini yang berlaku. Apa? Di dalam sembahyang itu dia dapat bersunyian bersama Tuhannya. Disebut di sini yahsul lahul khalwatu ma'ahu, khalwat. Khalwat bersunyi-sunyian. Tapi kita dengan Allah. Dia dapat bersunyian bersama Tuhannya, mengasingkan diri serta ni tadi khalwat ni bersekedudukan dengannya. Kalimah ni kalau kena gaya, nampak jadi sufi, orang tasawuf ni khalwat, al-infiradu billah, bersekedudukan. Jadi kalau dengar jabatan agama dia marah pejabat. Khalwat tu bila istilah zaman lah, lalu ni sebab benda tu ada dalam management kan, ada dalam undang-undang kita. Khalwat yang dimasukkan itu ialah berdua-duaan, bersunyi-sunyian di antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram dalam keadaan syak. Tapi kalau daripada bahasa Arab, khulu maknanya sunyi, seorang. Apa yang Nabi buat semasa baginda duduk
di dalam gua Hira, itu nama dia khalwat kan, no? Duduk seorang-seorang kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan bersekedudukan dengannya, maknanya kita dengan Allah Ta'ala saja dalam solat ni. Lagi, dan memutuskan diri kepadanya. Memutuskan diri ni putus bukan putus dengan Allah Ta'ala, putus dengan dunia lah. Jadi berhubung dengan Allah sahaja pada masa solat. Di dalamnya, ketika kita sembahyang ni, dinding dan tabir menyelubungi hati-hati mereka, diangkat dan terdedah padanya segala hakikat dan rahsia, dan terpancar padanya berbagai cahaya, dan padanya berlaku munajat hamba dengan Tuhannya, serta jernih hati dan jelas rahsianya. Ini adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya Azza wa Jalla. Kita tengoklah bahasa-bahasa yang digunakan ini adalah untuk menceritakan bahawa ketika salat itu, hubungan kita dengan Allah Ta'ala sangat-sangat sepatutnya intimlah, khalwatnya, bersekedudukannya, memutuskan hubungan dengan yang lain-lain, terhijab dinding dan tabir. Maknanya kita direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu ialah mi'raj seorang mukmin. Mi'raj ni macam Nabi naik ke langit jumpa dengan Allah Taala. Kita itulah dia jaringan yang boleh kita buat pada setiap hari, pada setiap masa. Justru itu, gunakanlah masa kita menunaikan solat itu dengan sebaik-baik mungkin dalam waktu yang sekejap saja, sat saja, bukannya lama. Jadi latihkan hati kita, latihkan pemikiran kita, latihkan persembahan kita itu kerana Allah sahaja, tak ingat benda lain. Tapi Allah Ta'ala cipta setan, kan? Iblis. Tujuannya pasal nak kacau ni, pasal nak kacau, pasal dia sembahyang, dia main, dia rekod, dia rekod ni, dia mula lah ish, 3 ke 4. Ada lagi 2 ke 3 ustaz ni. Jadi kalau kita tidak betul-betul bersedia diri kita, hati kita nak menghadap Allah, sah dia masuk cepat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa sembahyang kita itu macam mayat jadi dia, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupa sembahyang doa, sembahyang secara zahir, secara rupa yang kita nampak, yang start daripada takbiratul ihram sampai bagi salam. Yang ini fiqh tengok sah. Tapi Allah Ta'ala tengok batinnya lagi satu. Itu rupa yang kedua, iaitulah solat yang hadir dengan khusyuknya, hatinya, ikhlasnya, rendah dirinya, memahami makna bacaannya. Disebutlah faham makna bacaan Al-Fatihahnya, bacaan surah dalam rakaatnya, tasbihnya dan lain-lain. Jadi benda ni, tuan-tuan, kita sepatutnya sudah berganjak kita punya paradigma. Kita sepatutnya tidak lagi terhenti dan kaku sekadar menunaikan solat macam dulu-dulu. Maksud saya, kalau dulu kita tak faham, lah ni patutnya kita dah langkah seterusnya kena faham lah.
Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila? Apa artinya doa iftitah daripada awal sampai habis? Apa artinya surah Al-Fatihah? Apa artinya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, rabbana walakal hamd? Apa artinya rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni? Kalau kita hafal, kalau kita faham benda-benda ni, hati kita patut-patutnya mengharap kepada Allah sangat-sangat, no? Pasal itu semua adalah munajat. Munajat ni maknanya macam kita cakap dengan orang kita sayang, no? Jadi kita cakap tu daripada hati semua. Orang lain yang cakap apa, dia tak boleh lah nak cakap ni dekat kekasih kita saja. Itu yang berlaku dalam solat. Tapi kalau kita tak faham, masalah lah. Kalau kita tak faham apa yang kita tutur, apa yang kita sebut, jadi sampai bila kita nak sampai kepada tahap kita munajat kepada Allah, kita bercakap dengan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi langkah seterusnya kita kena ada usaha yang lain selain daripada rupa zahir kita yang kita kena tengok bahawa pasti itu adalah sah dan betul. Rupa zahir solat juga perlu kita usahakan ia menjadi solat secara batin yang ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Itu kena buat kelas lagi lah, kan? Saya rasa tak lama lah, dah selesai kan? Kita baca pada awal sampai akhir, itu kita faham lah. Adapun surah tu macam-macam lah, kan? Kalau takat Qul Huwallah tu boleh lah nak buat sehari dah satu Quran, tambah je lah. Baik. Habis itu adalah rupa sembahyang. Saya kata tadi kita perlu berganja, supaya solat kita itu bukan kaku macam dulu-dulu. Kita perlu bergerak kepada satu tahap yang lain, khusyuk kepada Allah. Kaedah yang paling disebut oleh para ulama untuk hadirkan diri dan khusyuk kepada Allah adalah dengan cara memahami bacaan-bacaan dalam solat tadi. Sebab itulah barulah kita bila kita sebut saja doa iftitah, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Betul? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau hari-hari kita bersebut benda ni dan kita faham apa akibatnya, akibatnya memang kita tak buat benda lain kecuali kerana Allah Ta'ala. Memang segala benda yang kita buat tu kita dah ikrar setiap kali kita salat. Itu doa iftitah yang ia adalah sunat, tak wajib baca, tapi bila dibaca dan dihayati akan datanglah kehadiran hati kita semasa menunaikan solat tadi. Baik, kita teruskan kelebihan sembahyang. Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu anhu menyebut bahawa sembahyang itu tiang agama. Ia merupakan kefarduan yang pertama ke atas sekalian umat Islam supaya bersembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu adalah Allah mengadap sekalian hamba-Nya supaya sekalian hamba itu mengadap kepadanya dalam rupa kehambaan dengan keadaan merendah diri, tadallulan, menyerah diri, tasliman kepada Tuhannya, menghina diri, tabaddulan, dengan khusyuk, takhasyu'an, khudu', takhaddu'an, gemar, suka, taraquban, dan rindu dendam, tamalluqa. Tadallulan, tasliman, tabaddulan, takhasyu'an, takhaddu'an,
tarabbuban tamalluqa. Ini adalah bagaimana pernyataan sepatutnya berlaku apabila kita solat, merendah diri. Ada orang semayang tu tak merendah diri, masa duduk semayang tu teringat lagi, lupa ni tengok saya jubah aku elok ni, saya orang tengok, alhamdulillah, dia tak teringat itu kan. Dia tak mau lah. Dia benda tu lintasan, lintasan ni main daripada setan. Ataupun hari ni aku pakai kuliah elok, mesti orang tengok, orang tak perasan apa. Kita lintasan ni adalah main daripada syaitan. Dan tuan-tuan bacalah ayat Quran. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bila dah Allah Ta'ala buang syaitan, iblis daripada syurga. Iblis tu main nego, dah pam kena keluar daripada syurga, bumi main nego dengan Allah Ta'ala, main bincang, ya Allah, nombor satu nak minta tangguh boleh, tangguh jangan mati lagi. Boleh. Kamu diberikan tempoh sampai hari kiamat, hidup iblis. Jadi kalau siapa kata boleh bunuh setan tu, tak ada, dia tak mati lah. Iblis lah tak mati. Hak yang boleh mati pula, yang kata ada setengah orang ni dia boleh bunuh semua lah, pancung lah, apa tu, macam tu jin lah. Jin ni iblis tak mati, dia dapat penangguhan. Satu dia minta. Nombor dua, ya Allah, oleh kerana aku ni sesat dah, alang-alang sesat, aku berjanji aku pasti akan memperhiaskan anak Adam ini dunia. Aku letak depan mata mereka ni, dunia ni sangat cantik, tak ada lagi cantik pada dunia. Jadi rebut dah segala nikmat dunia ni. Anda kena kawal ni, la uzayyinanna lahum fil ardi. Masa di atas dunia ni aku akan tunjukkan dekat mereka dunia ni adalah segala-galanya. Apa rebutlah dunia ni sampai ke tahap apa kena tinggal semayang, ambil lah. Dia akan buat sampai sesuatu. Dia ni kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, dia sebut la uzayyinanna. La yang di depan tu nama lamul qasam. La uzayyinanna, nun di belakang tu nun taukid. Dia dua benda. Qasam tu maknanya dia bersungguh-sungguh, sumpah pasti aku nak buat sungguh kerja menghiaskan dunia depan mata anak Adam. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan tipu mereka semua sekali. Semua lah. Tak ada kecuali orang tamat Islam kenal juga ni lah. Illa ni kita kena ambil sebagai pedoman macam mana nak selesai ataupun selamat daripada tipu daya setan ni. Ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hamba kamu yang ikhlas. Ikhlas sahajalah yang akan menjadikan amal kita bernilai di sisi Allah dan diterima. Tanpa itu, buatlah macam mana pun, sembahyanglah dengan rupa yang paling elok, dengan pakaian yang paling mahal, dengan aircon yang paling sejuk, masjid yang paling indah. Buatlah, buat, tak ada apa. Yang ada rupa dan ada nilai adalah batinnya bersama-sama ketika ia salat. Ada khusyuknya, ada hadir hatinya, ada sempurna ikhlasnya, ada rendah dirinya, memahami bacaan-bacaan solatnya. Baik. Wukuf, yakni berdiri itu rupa bagi merendah diri. Ini dia nak uraikan, macam mana kita nak rendah diri macam solat ni.
Takbir itu rupa bagi menyerah diri. Pujian dan bacaan itu rupa bagi menghina diri. Rukuk itu rupa bagi khudu'. Khudu' ni makna dia rendah diri lah juga, rendah. Sujud itu rupa bagi khusyuk. Julus, yakni duduk itu rupa bagi gemar. Dan tasyahud itu rupa bagi rindu dendam. Ini orang yang tadallulan, tasliman, tabaddulan, takhashu'an, takhaddu'an, taradduban, tamalluqa. Ada di dalam perlakuan solat kita tadi. Maka sekalian hamba berhadap kepada Allah, supaya Allah berhadap kepada mereka dengan kasihan belas dan lemah lembutnya, dan dihampiri mereka. Sesungguhnya tiada suatu pekerjaan agama yang lebih besar daripada ini. Kita pernah dengar ayat Quran, Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Mana-mana sahaja yang kamu berhadap untuk menunaikan solat, maka kamu akan mendapati di sana adanya Allah. Jadi menghadap kita itu bukan sekadar menghadap ke arah kiblat, tapi kita menghadap adalah wajhullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu dengar dalam hadis Nabi berhubung dengan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa kamu hendaklah semasa menunaikan solat dan ibadat itu seperti mana kamu melihat Allah. Kita menghadap ni depan-depan Allah, betul-betul. Itu kita kena hadirkan diri kita sampai setara tu. Kalau dapat macam tu, maka martabat ihsan tu sampai ke kita. Fa illam takun tarahu, sekalipun kamu tak nampak Allah Taala itu, fa innahu yaraka, dia sedang melihat kamu sembahyang. Jadi buatlah di mana pun, kalau orang yang sampai kepada martabat ihsan ini, dia akan tunaikan solat sebaik mungkin, sesempurna yang mungkin. Duduklah dia di mana pun, sembahyanglah dia di rumah ke, di tepi jalan ke, dalam bendang, macam-macam dulu sembahyang macam-macam, di surau ke, di masjid ke, bersama orang ke, seorang-seorang ke, perlakuan sembahyangnya tetap sama secara sempurna. Karena dia menghadap Allah. Tujuan dia adalah mempersembahkan solat kepada Allah, bukan tunjuk kepada orang dan manusia. Jangan kita berbeza sebaliknya. Depan orang, Masya Allah, cantik, pakai, elok, sempurna. Tak ada orangnya takat lutut antara pusat dan lututnya. Memang boleh kan? Boleh. Cuba pakai macam tu masyurah. Antara pusat dan lutut pakai. Taubat kan, tak ada taubat kan, tak main kan. Jadi nampak beza lah. Jadi kita hendaklah jadi orang yang sampai kepada martabat ihsan, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita yakin Allah Taala tengah tengok kita. Siapa tak tengok pun tak apa. Jadi perlakuan kita hendaklah pada keadaan yang paling sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang itu nur, dan sabdanya, Allah sentiasa menghadap kepada hambanya dengan mukanya selama hamba itu berkekalan di dalam sembahyangnya, dan Allah menetapkan mukanya kepada seseorang kamu selama seseorang itu berkekalan menghadapnya. Itu dah ayat Quran tadi, aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, kamu akan didapati di sana ada wajah Allah.
Baik, kerana inilah sembahyang sangat banyak faedahnya. Antaranya membuka pintu hati bagi orang yang sedang mengalami kepapaan dan kalangan ahli fikir yang terdesak. Ya. Mereka menjadi mulia ketika bersembahyang, dan ketika itu apa yang disukai dan digemarinya hilang dari hatinya, dan segala yang dikasihinya selain daripada Allah turut hilang. Kerana inilah Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Suruhlah ahli kamu bersembahyang serta bersabarlah padanya. Kami tidak meminta rezeki yang kepada kamu, tetapi kami yang memberi rezeki kepada kamu. Baik. Solat sangat banyak faedah. Tuan-tuan pernah baca satu kajian yang dibuat oleh saintis Malaysia, USM, tentang kaedah solat. Pernah baca? Allah, ada yang cari Cina, Cahaya Nam Alif. Dia mengkaji apakah kebaikan dan faedah pergerakan-pergerakan dalam solat. Cara dah bubuh lah, datang wayah pun bubuh dekat ya, hati-hati, jantung ada kat di kepala semua. Jadi apabila seseorang itu menunaikan solat, dia lafaz Allahu Akbar, otak dia akan fokus masa tu Allahu Akbar, hatinya akan berniat. Lepas tu semayang macam biasa. Rupanya gerakan-gerakan yang ada dalam solat itu akan memberi ketenangan kepada hati dia. Masa bila ketenangan itu memuncak dan boleh memperbaiki sel adalah semasa tamak-ninah pada setiap kali berlaku pergerakan rukun. Tamak-ninah berhenti sekejap. Kita berdiri, kita rokok, berlaku tamak-ninah. Masa tu tenang hati dia. Ya tidak tamak-ninah, sujud sampai habislah. Bahkan akhirnya dia membuktikan bahawa solat adalah terapi bagi orang yang sakit. Macam-macam sakit lah. Dan saya pernah jumpa seorang sahabat, orang kenal bersyarah, suami isteri bersyarah. Isteri dia kena kanser, buat operation sampai buat rawatan. Lain sekali lega. Dia tanya dia macam mana rawatan yang paling mujarab sekali apa. Dia kata apa? Yang ini berlaku sendiri dekat saya dengan isteri. Yang paling mujarab sekali adalah sembahyang tahajud. Ada orang yang hidup menolak. Sembahyang tahajud lah yang menghadirkan ketenangan kepada jiwa isteri dia, yang kemudian doktor kata dengan sebab itulah memulihkan semula sel dia untuk melawan bara tadi, kanser. Setiap malam bangun solat tahajud, tetapi secara yang paling sempurna, mana hadir hati. Ini secara zahirnya dan telah terbukti. Tadi saintis tadi buat kajian cerita masa surat bangun kan. Kawan kita ni dia buat jadi semua kat dia.
Jadi kita disebut sini lah, apa dia? Membuka pintu hati bagi orang yang sedang mengalami kepapaan. Kepapaan, siapa nak kaya semayang pun orang kita. Tapi betul lah, bukan kata ni, memang betul syukur lah. Tuan-tuan tak percaya, mulai esok semayang duha dengan tinggal. Betul tempat nak kaya dah. Siapa nak try, buat try lah. Sungguh lah, rezeki murah. Itu semayang duha. Kalau semayang tahajud, semayang duha, lepas tu malam kita semayang tahajud, apa yang berlaku kepada kita? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ayat dalam surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala tuju kepada Nabi, pada waktu malam kamu bangunlah menunaikan solat tahajud, sesuatu yang sunat untuk kamu. Moga-moga Allah ataupun Tuhan kamu akan membangkitkan kamu, akan memberikan kepada kamu apa dia? Maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Orang sembahyang tahajud, Allah Ta'ala akan naikkan darjat dia di dunia dan di akhirat. Buatlah. Itu dia kadang-kadang bila kita cakap itu, bahawa dia menggerakkan jin kita untuk batin. Kalau tak habaq semua fadilat ni kadang-kadang buat tak hati ya kan. Sembahyang duha tu ramai lah cerita pasal sembahyang duha ni lah. Kalau kita sembang dengan ahli-ahli perniagaan yang berjaya, tanya lah dia tengok sembahyang duha tak tinggal. Betul. Kalau tak sembahyang langsung berjaya pun ada lah. Itu dia tanya dia macam mana dengan amalan dia. Kita bagi sikit ni biar. Maka benarlah sembahyang itu tempat menyejukkan mata hati bagi hamba Allah yang arif. Dengan bersembahyang mata hatinya menjadi tetap. Ini suatu ibarat daripada kesukaan, kesenangan dan kesempurnaan nikmat serta kelazatan yang terhasil daripadanya, sehingga dapat berpakat dan berjinak-jinak dengan Tuhannya, tapi dalam keadaan yang berlainan, kerana berlainan martabat, kelakuan dan kedudukan mereka menurut ukuran makrifat masing-masing. Ini cerita sampai kita ni sampai kepada tahap berpakat dan berjinak-jinak dengan Tuhan. Sembahyang ni boleh pergi sampai setengah waktu. Kalau kita nak mengadu apa saja, solat lah tempat kita mengadu. Tapi jangan cakap Melayu lah. Cakap Melayu tak boleh lah. Sebab tu bahasa dalam solat yang telah pun disyariatkan itu perlu kita hayati. Barulah kita ada bahasa memang bercakap dengan hati dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru bahasa jinak. Kalau kita bercakap tak tahu, tak boleh. Kan? Hasan meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu diibaratkan sebatang sungai yang deras airnya di depan pintu rumah kamu, lagi banyak ia memandikan air itu pada dirinya 5 kali setiap hari, maka apakah lagi daki yang melekat pada dirinya, iaitu apabila 5 waktu menyucikan segala dosanya, nescaya tiada suatu dosa yang tinggal melainkan diampun, kecuali dosa-dosa besar yang memerlukan taubat. Ini ada hadis Nabi SAW. Kita pun biasa dengar dalam aikin dia baca selalu hadis ni kan. Sembahyang 5 waktu itu diumpamakan atau diibaratkan seperti mana kita mandi sehari 5 kali depan sungai yang ada depan rumah kita.
Sungai itu pula air dia mengalir dengan baik. Yang jernih lah, bukan sungai macam yang ban madal tak pernah tu terjun di. Nabi kata kalau sungai itu jernih duduk depan rumah 5 kali sehari terjun, bersih lah. Daki tak ada, kadang-kadang tidak ada daki. Dan diuraikan oleh musannaf ini, dosa-dosa kecil gugur dan selesai dengan sembahyang, kecuali dosa besar. Dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubadah bin Samit meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah memfardukan sembahyang 5 waktu ini kepada sekalian hamba-Nya. Sesiapa yang melakukannya dengan sempurna dan tidak mengurangkan haknya, maka baginya adalah janji Allah dengan balasan syurga. Dan sesiapa yang meninggal dan meringankan haknya, maka tiadalah baginya janji Allah itu. Terpulanglah kepada Allah, sama ada untuk mengasihani atau menyiksanya. Dan sabda Nabi SAW lagi, bila seseorang lelaki bersembahyang, kesalahannya diletakkan di atas kepalanya. Setiap kali ia sujud, gugurlah kesalahannya hingga habis. Orang-orang yang berkehendakkan kemenangan dari kalangan orang yang memelihara dan mendirikan sembahyang, hendaklah memeliharakan segala syaratnya. Jadi kita dah dengar semua faedah-faedah sembahyang, semua cara sembahyang semua. Ya, jadi ini kalau nak dapat segala kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan itu, kenalah ikut syarat. Syaratnya insya-Allah kita sambung lagi. Di malam ni tak masuk bab sembahyang kan? Boleh. Malam ni kan.